Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya hari ini terpanggil untuk menyambung tentang proses-proses dan juga perjalanan-perjalanan yang berkaitan tentang peristiwa akhir zaman, tapi lebih kepada menjurus kepada satu topik yang sangat banyak yang ditanya oleh tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti channel saya di YouTube, iaitu berkaitan tentang persoalan realiti, berbalik tentang Imam Mahdi, berbalik pada tentang proses bagaimana dapat mengenal beliau. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita berada di satu zaman yang sebenarnya sangat-sangat gelap yang lebih gelap daripada malam yang kita lalui setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita waktu malam, kalau tak ada cahaya, maka kita akan teraba-raba. Kita akan pandang kiri, raba kanan, dan jadi sebagaimana orang buta. Begitulah suasana kita di akhir zaman adalah seumpama orang-orang buta. Tongkat pun tak ada, apa pun tak ada. Kalau di depan tu ada longkang, kita berjalan, kita akan jatuh dalam longkang. Kalau di depan tu adanya duri-duri, kita jalan dan tersagat dan kita akan luka. Kenapa? Kerana tak nampak. Kita tak nampak apa yang ada di depan kita, tak nampak apa yang ada sekeliling kita, kerana kita diselimuti dengan kegelapan. Kita diselimuti dengan suasana yang penuh dengan persoalan-persoalan. Maka persoalan-persoalan ini, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya tak tahu. Bila tak tahu, kita gelap. Kita gelap yang tidak ada upaya untuk kita keluar melainkan dengan adanya cahaya penyuluh, ya. Kalau kita di Malaysia ni kita panggil lampu suluh. Okay. Kalau di Indonesia saya tak pastilah disebut apa, tapi artinya satu alat yang akan mengeluarkan cahaya dan kita menyuluh ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Untuk apa? Untuk kita dapat berjalan dengan selamat. Dapat kita mengetahui apa yang ada di depan. Jadi kita tak terlanggar contohnya kayu yang melintang ke, kita tak termasuk dalam longkang, dalam sungai dan berbagai-bagai lagi kerana kita mempunyai lampu penyuluh. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di akhir zaman adalah suasana malam, suasana gelap. Maka kita perlukan penyuluh lampunya. Di mana kita nak cari, tuan-tuan dan puan-puan? Maka kita dengar, oh orang sana ada lampu suluh, oh di sana, kita kejar ke sana. Tapi kita kejar dengan bunyi, tak nampak, langgar. Belum sampai lagi pun kita jatuh, luka dan bermacam-macam lagi yang berlaku pada diri kita. Dan apa yang mampu kita lakukan pada saat itu, kita hanyalah berdoa, Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, kami tak tahu nak pergi ke mana. Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dihadapi oleh perjalanan Rasulullah SAW. Awalnya beliau berada dalam keadaan yang gelap, tidak tahu apa nak dilakukan dengan masyarakat sekeliling. Tak tahu apa nak dibuat dengan masyarakat sekeliling yang dia lihat sangat jauh daripada naluri dia. Waktu itu beliau belum mendapat lagi wahyu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia dah ada rasa naluri dia bahawa apa yang ada di sekeliling dia adalah sesuatu yang tidak boleh dia terima, walaupun waktu itu belum faham lagi erti tauhid kepada Allah. Tapi pada saat itu beliau telah memiliki suatu jiwa, suasana yang menyebabkan dia rasa asing dengan apa yang dilihat di sekelilingnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita di akhir zaman. Kita bercerita tentang Imam Mahdi, kita bercerita tentang Dajjal, kita bercerita tentang Ya'juj Ma'juj dan berbagai-bagai lagi. Atas tujuan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak tahu ni semua. Adakah dengan mengetahui perkara tersebut tentang Imam Mahdi akan membuatkan kita seumpama mendapat lampu suluh yang dapat menyuluh, ya, sekeliling kita? Kerana saya bercerita tentang waktu malam, waktu yang tidak ada cahaya. Kalau waktu siang dah selesai dah masalah, tuan-tuan dan puan, pandang kiri kanan, tak ada siapa yang boleh halang, kita boleh melihat ke mana kita nak lihat dan tidak ada masalah untuk kita berjalan kerana kita dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekeliling kita. Tapi waktu malam, kita takkan mampu melihat.
walaupun dianugerahkan oleh Allah dengan mata yang sangat sehat. Mata biru, ada yang coklat. Mata saya tak adalah kata biru, taklah kata hitam sangat, hampir-hampir coklat gitulah, tapi taklah coklat. Dan masing-masing ada mata yang berbeza-beza warnanya, biji matanya, dan sehat. Tetapi tidak ada maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, mata yang sehat jika tidak ada cahaya. Kerana mata dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alat medium, sebagai satu fizikal yang bertujuan untuk menyerap cahaya dan menyerapkan segala gelombang yang ada di keliling itu tadi, dan diproses oleh otak dan mengeluarkan imej-imej frekuensi-frekuensi itu kepada bentuk. Ya, kalau bentuk-bentuk lah, kalau warna dan sebagainya, mata. Tapi dia perlukan cahaya. Maka mata yang sihat juga akan menjadi buta tanpa cahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan pejam mata sekarang macam ni. Apa yang tuan-tuan dan puan lihat? Saya sedang pejam mata. Gelap. Saya tak lihat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya hanya dapat menggunakan telinga saya mendengar sekeliling apa yang ada. Ni baru lepas maghrib ya di Istanbul. Sunyi. Tapi dengarlah bunyi-bunyi yang bersesuaian dengan waktu malam. Contohnya. Jadi, tutup mata, tuan-tuan dan puan-puan tutup mata. Bukankah gelap? Maka itulah realiti di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Kena buka mata dulu. Okey? Buka mata. Jangan tutup mata. Dah tentu-tentu tak nampak apa-apa. Buka mata. Tapi, walaupun kita buka, mata tuan-tuan dan puan-puan sihat, tetap tak dapat melihat. Kenapa? Kita perlukan cahaya. Maka di sinilah tujuan saya berkongsi apa yang saya faham perjalanan hidup saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Atas persoalan yang saya jelaskan ini tadi, buka mata. Saya membuka mata saya. Saya berjalan. Saya dengar berita satu peristiwa daripada seseorang. Saya dengar dan saya dapatkan sumbernya. Tabayun, ingat tabayun? Sumbernya. Kemudian dari sumber itu tadi, ceritanya itu tadi, saya bawa pula kepada sumber pengesahannya. Sah tak sah benda ni datang daripada Al-Quran contohnya. Tak ada dalam Quran, maka saya akan ketepikan. Itu prinsip saya. Minta maaf mungkin ada yang tak bersetuju, tapi itu adalah prinsip saya. Lillahi ta'ala. Saya tidak akan ada walau sebesar zarah. Perkara itu tidak ada dalam Quran yang saya akan masukkan dalam prinsip kehidupan saya. Jadi, saya akan lihat di situ dulu. Ingat dalam video-video sebelum ni tentang fakta dan sebagainya. Maka saya berjalan buka mata, melihat sekeliling. Tentang kejadian bulan dan bintang. Lihat bintang waktu malam. Subhanallah, cantiknya bintang atas langit. Terdengar orang cerita tentang bintang langit. Bintang di langit sangat cantik. Jangan dengar saja tuan-tuan dan puan-puan. Pergi lihat. Saya pergi sampai ke sempadan di antara Iran dan Afghanistan. Di satu tempat yang berdekatan di satu kawasan namanya wilayah Kerman. Subhanallah, saya sampai di situ dengan izin Allah. Ini indahnya perjalanan tuan-tuan dan puan-puan kalau kita sentiasa sedar diri bahawa kita tidak memiliki apa-apa. Kita kena berjalan, belajar, bukan sekadar mendengar ataupun melihat daripada media-media, tetapi kita yang bergerak. Maka saya bergerak. Saya bukan orang kaya, tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah orang kaya. Tengok baju saya ni, tuan-tuan dan puan-puan. Baju pagoda saya pakai. Itulah saya. Ya, bukan buat-buat, memang inilah saya. Jiwa saya, anak kampung. Tapi saya adalah manusia yang ingin mencari jawapan dengan fakta. Dengan sesuatu yang tidak boleh dipinggirkan kerana apa? Kerana ramai yang menerima. Saya tidak boleh macam tu. Saya ingin melaksanakan perjalanan bukan kerana ramai yang menerima, tetapi saya melaksanakan perjalanan kerana itu adalah kebenaran dan bertepatan dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah mendapatkan perjalanan itu berdasarkan daripada wahyu daripada Allah SWT. Itu kita buat. Itu yang saya lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya nak faham. Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang persoalan akhir zaman, bukan bercerita
sebagai satu kisah-kisah, oh sekian waktu bagian begini, akan berlaku itu, akan berlaku ini, pada waktu ni akan ada musuh berlaku peperangan dan sebagainya. Saya tidak mahu membawa tuan-tuan perempuan kepada kisah-kisah. Ya. Waimah apa sekalipun, kerana itu di depan. Masa yang belum berlaku. Ingat tuan-tuan dan perempuan, Rasulullah bukan peramal. Ya. Kata kita cinta Rasulullah, kata kita cinta kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta, orang bercinta ni macam mana tuan-tuan dan perempuan? Dia tak ikut tak apa yang dicintai. Maka itu yang kita harus lakukan. Kita cinta dengan Rasulullah, kita ikut apa yang Rasulullah telah pesankan kepada kita, yang tinggalkan kepada kita. Maka tuan-tuan dan perempuan, balik kepada cerita tadi, kisah akhir zaman adalah untuk kita jelaskan. Saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, bukan cerita-cerita. Banyaknya cerita ni, cerita tu, cerita tu. Bukan cerita. Tetapi ingin membawa tuan-tuan dan perempuan memahamkan, berfikir dengan akal yang Allah berikan kepada kita, tetapi sentiasa merujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tak akan putus daripada apa yang saya lafazkan di sini. Maka apa yang nak dijelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, tak maaf kalau bahasa saya agak kasar ya. Mungkin terlalu besar ke suaranya. Saya cuba nak apa dipanggil tonasi supaya bersesuaian dengan apa yang nak dijelaskan, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat memahami tentang betapa pentingnya kita di saat ini yang masih ada nyawa yang Allah beri kepada kita, untuk kita dapatkan kebenaran itu pada diri sendiri terlebih dahulu. Saya katakan tadi, buka mata, suruh lihat sekeliling. Maka saya berjalan tuan-tuan dan perempuan sampai ke Iran, sampai ke Afghanistan. Saya lihat, dan sampai satu tempat yang tinggi saya katakan tadi. Subhanallah, dengan izin Allah saya diiringi oleh ramai, dan sekitar dalam 8 orang saintis-saintis daripada Iran waktu itu. Saya dijemput oleh kerajaan Iran untuk membuat suatu perbentangan, satu program ilmiah kepada saintis-saintis mereka. Jadi saya berpeluang waktu itu ada kelapangan, dia bawa saya ke tempat. Dia kata, Prof, kita akan bawa Prof ke satu tempat yang sangat istimewa, dan pasti Prof akan setuju dan suka tempat itu. Jadi saya kata, apa salahnya nak tengok apa yang kita istimewa tu. Jadi itu yang katakan tadi, sampai di tempat itu, subhanallah tuan-tuan dan perempuan, ia ada satu kawasan pegunungan, kawasan tanah tinggi. Di Kerman ni tanah tinggi 2000 meter daripada aras laut. Jadi oksigennya sangat kurang. Jadi kita terasa mula-mula tangan gatal lah. Saya 2 minggu di situ. Saya dijemput oleh gubernur mereka. Saya dijemput oleh kerajaan mereka untuk berikan satu perkongsian ilmu lah. Ini cerita lain lah. Tapi saya nak beritahu tentang bila saya sampai di situ, dan ada pondok-pondok. Apa pondok ni? Rupanya pondok itu, tempat tu memang tempat mencerap bintang oleh ilmuwan yang dulu-dulu. Saya duduk dalam tu. Dia macam kon, macam kubah. Tapi bukan batu, tapi dia buat daripada macam kayu, macam pohon-pohon. Dan subhanallah tuan-tuan dan perempuan, bila saya tengok ke atas satu malam, macam boleh dipegang bintang-bintang yang ada di langit. Tu yang teringatlah lagu apa? Ku petik bintang-bintang. Benar-benar ada di atas tu tuan-tuan. Subhanallah, cantik, yang teramat-amat cantik. Tak saya sedar, saya tak peduli sekeliling. Kenapa masa tu saya menggunakan mata saya melihat dengan realiti betapa begitu banyaknya bintang yang indah-indah yang ada di atas langit pada waktu itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, adakah berhenti di situ? Cukupkah kita melihat bintang itu yang ada di atas cantiknya? Maka di sinilah kenapa saya selalu mengajak tuan-tuan dan perempuan berfikir. Keluar sikit. Apa yang kita nampak tu, keluar sikit. Maksudnya bagaimana? Fikirlah. Ya Allah, kenapa begitu banyak sekali bintang-bintang yang ada di langit, yang begitu indah, yang Engkau jadikan? Mesti ada sebabnya kan? Dan apa tujuan Allah jadikan berbilion-bilion, bahkan bertrilion bintang di langit? Untuk apa? Adakah sekadar untuk kita lihat waktu malam dan kecantikan? Maka itu yang berlaku pada diri saya, tuan-tuan dan perempuan. Saya cari lagi sebabnya,
tak berhenti pada satu posisi. Maka inilah dalam suasana akhir zaman. Kita dapat sesuatu, cukup. Tak, isi lagi. Cari lagi. Kenapa? Kenapa Allah jadikan itu? Mesti ada asbabnya, mesti ada hikmahnya. Maka di situ persoalan tabayun yang dilontarkan kepada saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan sama-sama memikirkan tentang perkara ini. Kemudian apa lagi yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang persoalan bintang di waktu malam tu di langit. Kerana kita bercerita tentang akhir zaman yang gelap gelita. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak lihat bintang waktu siang? Di mana nampak bintang waktu siang, Pal? Jadi tak ada bintang ke? Ada, tapi kenapa tak lihat? Sebab ada cahaya matahari menghalang cahaya bintang yang ada di langit. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, kegelapan itu telah menghasilkan keindahan, walaupun bintang yang berbilion-bilion atau berbilion-bilion jumlahnya, yang berjuta kilometer cahaya contohnya jauh daripada bumi, masih boleh kelihatan pada mata kita. Tanya berapa jauh bintang tu daripada bumi. Siapa yang belajar astronomi, astrofizik mungkin boleh memahamkan persoalan-persoalan begini. Tapi artinya berjuta-juta kilometer, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tak campur lagi kiraan kelajuan cahaya, jaraknya jauh. Tetapi jauh dia macam mana sekalipun di atas langit, dan waktu gelap, tetap dia mengeluarkan cahaya yang apabila dilihat oleh manusia, saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bercakap, subhanallah, begitu indah cahayanya dia ada di atas langit yang gelap. Yang gelap, kalau tak gelap tak nampak dia. Tapi semakin gelap, semakin indah cahaya itu kita lihat, jauh mana sekalipun. Maka apa yang ingin saya jelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah umat Nabi Muhammad SAW. Seumpama bintang-bintang yang ada di atas langit di waktu malam yang gelap. Kita berada dalam satu suasana akhir zaman yang gelap gelita. Jadilah seumpama bintang-bintang yang atas di langit, walau gelap macam mana pun, semakin terang cahayanya. Pernah tak terfikir begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bukan nak cerita tentang Imam Mahdi ada di sana, Imam Mahdi kita kena duduk berhimpun. Tetapi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita jadilah bintang-bintang yang ada di langit, yang memberikan keindahan kepada mereka yang melihatnya. Mungkin tak ramai lagi yang astronomi, ahli falak yang dapat mencerap bintang, memahamkan apa erti bintang dalam perjalanan. Tak apalah, asalkan siapa yang gundah gelana di bumi pada waktu malam, apabila dia melihat ke langit, dia lihat bintang-bintang yang cerah, maka hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi sayu. Jadi mungkin waktu itu dia marah, hilang kemarahan dia. Setidak-tidaknya dahlah beri manfaat kepada beliau. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, berfikir kepada setiap perkara itu, Allah jadikan itu mesti ada sebabnya. Mesti ada realiti yang harus kita fikirkan. Saya pun dah tak lama dah, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan tengok ni, dah putih dah. Kalau siapa yang ikut masa bayu, dulu bukan main segak masa bayu, gitulah kata mereka. Sekarang ni masa bayu dah jadi apa, dah tua. Masanya dah sampai untuk saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin dan saya pasti saya akan sampai pada waktu tersebut. Tak lama lagi dah. Tapi saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, biarlah saya menjadi bintang-bintang di langit. Jadi ya Allah, jadikanlah aku sebagaimana bintang yang di langit, walaupun ianya gelap, tapi dia tetap bercahaya. Artinya di sini tuan-tuan dan puan-puan, jaga keimanan kita. Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Rasulullah. Jangan kita lepaskan tali Allah dengan semudah-mudahnya. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Masa tidak akan datang kepada kita secara percuma begitu sahaja. Demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa di dalam kerugian. Jangan kita rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadikanlah diri kita bintang-bintang yang bergemelapan di waktu malam. Kerana akhir zaman adalah malam. Adalah suasana yang gelap. Bagaimana kita nak indahkan kegelapan? Tidak ada cara lain, tuan-tuan dan puan-puan.
Jadikanlah diri kita sebuah bintang tadi yang memberikan cahaya dan boleh digunakan oleh ramai pihak, melepaskan lelah, melepaskan rasa dan masa yang sama mereka yang dapat mengkaji, dapat menggunakan kedudukan bintang-bintang yang ada untuk pelayaran, untuk perjalanan dan apa juga penemuan-penemuan yang boleh mereka laksanakan untuk manfaat yang lain. Jadi itulah tujuannya Masa Bayu bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan, membawa realiti. Bukan bercerita tentang mimpi-mimpi sesiapa, mimpi-mimpi saya, mimpi-mimpi tak ada. Kerana sesungguhnya, kita tidak perlu lagi bercerita tentang mimpi tuan-tuan dan perempuan. Cuba tuan-tuan dan perempuan lihat realiti kita hari ini. Adakah kita berjaga atau kita sedang bermimpi? Ataupun kita rasa kita berjaga, tapi sebenarnya kita sedang tidur. Kalau kita rasa kita sedang tidur dan kita rasa kita sedang berjaga begini, ini mimpi kan? Jadi kita sebenarnya tak perlu bercerita tentang perkara-perkara yang belum tentu jelas di mana posisinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggalkan kita sangat-sangat jelas tuan-tuan dan perempuan. Al-Quran. Rasulullah telah mengabdikan diri dia, membakar diri dia untuk menerangi kegelapan bawa kepada kita sampai hari ini. Tapi kita pergi cari tempat lain. Berdentumnya, ada tempat tu, kita pun kejar. Ingatlah, di saat mereka itu sedang menghadapi dalam suasana kegelapan, lalu Allah berikan mereka itu cahaya. Dengan cahaya itu telah dapat mereka menerangi perjalanan hidup mereka, berjalan di dalam kegelapan. Lalu apabila mereka mendengar berita bahawa ada cahaya yang lain daripada cahaya yang diberikan oleh Allah, mereka meninggalkan cahaya itu yang telah ada pada diri mereka. Berlarilah mereka ke arah cahaya-cahaya yang dikatakan lebih baik, lebih terang daripada cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Lalu apa berlaku kepada mereka? Mereka kembali kepada kegelapan. Bukan itu saja tuan-tuan dan perempuan. Malah Allah tambahkan kegelapan yang ada. Kita tak mau jadi macam tu. Allah dah bagi kita cahaya. Kita tinggalkan cahaya itu. Kita kejar cahaya-cahaya yang kita dengar, yang belum tentu itu adalah cahaya. Dan yang menakutkan kita tuan-tuan dan perempuan, Allah tambahkan lagi kegelapan kita. Habis dalam gelap kita teraba-raba, ini kegelapan Allah tambahkan, maksudnya apa? Gelap tu pun akan hilang dalam kegelapan yang ada yang Allah jadikan. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah suasana akhir zaman tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya bukan nak jadi hero, bukan nak jadi manusia yang dikatakan mengetahui banyak perkara hebat. Tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan cerita apa yang saya fahami berdasarkan apa yang telah saya lalui. Lebih ramai lagi ilmuwan di luar daripada diri saya sendiri yang lebih hebat daripada saya. Lebih ramai lagi profesor-profesor, ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang mengkaji tentang berbagai-bagai ilmu akhir zaman dan sebagainya. Ramai juga di luar tu. Bukan saya seorang. Tapi pendekatan saya lebih kepada menjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan apa yang perlu kita fahami apabila sampai kepada waktunya, yakni akhir zaman itu adalah zaman kita. Maka itulah tuan-tuan dan perempuan, bila ada mata, saya katakan tadi, kita tak ada cahaya, kita gelap. Dan bukankah Al-Quran itu cahaya menyuluh kegelapan? Cahaya apa lagi yang kita nak cari tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan dan perempuan, akhir zaman bukanlah zaman untuk kita bercerita, mengkaji ataupun kita mendapatkan kefahaman dengan berkumpul beramai-ramai membincangkan setiap topik-topik yang diperolehi. Tuan-tuan dan perempuan kumpul beramai-ramai pun itu bukan caranya untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi berjalanlah di atas muka bumi. Bawalah diri kita keluar daripada di mana posisi kita pada saat ini. Lalu kita melihat sekeliling, maka di situ datang fikirkan. Dan kita akan dapat lihat dan mendapat jawapan kepada setiap perkara
yang akhirnya nanti menjelaskan kepada diri kita apakah hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah, lebih-lebih lagi bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita cinta kepada Rasulullah, pernah tak kita lalu jalan dia? Pernah tak kita merasakan apa yang dia rasa? Tak dapat rasa dia 100%, 1% pun cukuplah. Pernah tak kita melalui perkara sedemikian? Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu satu perjalanan. Dengar yang sekali lagi saya cakap, ilmu itu satu perjalanan. Ilmu itu bukan kita duduk di mana-mana tempat, mendengar daripada sesiapa, lalu kita katakan itu ilmu. Bukannya tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan. Kita kena berjalan. Maka setiap orang yang berjalan mencari redha Allah, mencari hakikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertebar di seluruh muka bumi, melihat kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya, lalu kembalikan dirinya kepada Allah. Itulah ilmuwan-ilmuwan yang akan menjadi seumpama bintang-bintang yang saya katakan tadi, bintang-bintang di waktu malam. Gelaplah engkau macam mana sekalipun, maka sifatnya akan berkelip mengeluarkan cahaya. Diselimutilah dengan segala kegelapan. Walaupun dia hanya sebesar jarum, saiznya cahaya itu, di kegelapan yang sangat gelap, dia sangat-sangat terang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah dalam situasi begini, itu yang saya nak jelaskan. Bukan kita nak pergi cari Imam Mahdi. Cerita Pal ni maknanya Pal dah jumpa Imam Mahdi ke? Tapi kalau saya dah jumpa dia, saya nak buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang saya boleh buat? Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa beliau, apa yang tuan-tuan dan puan boleh buat? Itu kalau dia nak kita, dia kata setuju, dia nak bawa, dia nak terima kita. Tapi bukan soal begitu tuan-tuan dan puan-puan. Soalnya, apa yang kita boleh buat untuk beliau? Ni kita nak jumpa dia ni. Apakah yang kita boleh berikan kepada beliau untuk melengkapkan satu perjalanan usaha? Oh, saya ada duit, saya nak buat duit, saya nak bagi Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa-rasanya lah Imam Mahdi tu perlu ke duit? Rasa-rasanya Allah tak beri khazanah kepada dia kalau dia nak. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh bawa kepada beliau? Maka apa yang saya ingin terjemahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni, ada masa sebaik-baik malam-malam ni kita bangun. Bangun tu jangan cakap dengan siapa-siapa. Jangan isteri ni nak bangun malam, tak payah. Bangun 2/3 malam tu duduk sorang-sorang. Kalau nak ambil wuduk ke ambil, jangan sampai orang dengar kita ambil wuduk. Yoi, orang sebelah tu dia solat malam, bangun solat malam, solat tahajud lah. Orang tak perlu tahu tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita bentang sejadah, lalu kita mohonlah kepada Allah, mohon perlindungan. Kenapa saya cakap begini tuan-tuan dan puan-puan? Demi Allah, tidak ada lagi pelindung, maha pelindung yang boleh menyelamatkan kita di akhir zaman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta siapa sekalipun yang ada di sekeliling kita, sifatnya makhluk, dia tidak ada upaya untuk membantu kita. Dia tidak ada upaya untuk memberikan kita apa-apa perkara yang boleh mengeluarkan kita daripada kegelapan. Maka apa yang kita perlukan adalah kembalikan diri kita bulat-bulat kepada Allah. Bulat-bulat dah. Segala-galanya tidak ada lagi. Jangan ada persoalan-persoalan, melainkan sami'na wa ta'na. Dengar telinga ni dan taat. Bentang sejadah, kita sujud pada Allah. Dah selesai, kita menangislah pada Allah. Jangan menangis dengan manusia. Jangan manusia menangis depan isteri kita. Malulah lelaki menangis. Orang lelaki tu bukan kata tak boleh menangis. Saya pun orang lelaki juga kan, tak cakap menangis kan, bohong kan.
Tapi kita tak perlu tunjuk kepada makhluk. Hanya hubungan kita dengan Allah. Bentang, kalau kita nak sujud, kita nak menangis, menangislah. Menangis itu pun tahanlah nangisan tu. Jangan sampai mengganggu isteri yang sedang lena tidur, contohnya anak-anak. Kenapa? Kerana hubungan kita dengan Allah adalah satu kerahsiaan yang tidak ada siapa boleh tahu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dengan pelaksanaan kita melengkapkan rukun-rukun yang telah ditetapkan kepada kita. Orang tak perlu nampak kita ni alim, tuan-tuan dan puan-puan. Orang tak perlu nampak kita buat baik. Tetapi realitinya adalah sesuatu yang kita telah lakukan dengan akhirnya kalamnya itu tadi dilekapkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi hari ini Masa Bayu cakap macam ustaz lah Apa yang saya nak lafazkan sementara Allah berikan saya nafas, berikan saya tenaga. Setelah lama saya agak mendiamkan diri, sebenarnya saya ada banyak perkara yang saya tempuh yang tak boleh saya aktifkan dengan perkongsian begini. Jadi hari ini saya dapat peluang yang Allah berikan kepada saya untuk saya dapat sama-sama lagi bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan yang saya amat kasihi, walaupun tak pernah berjumpa secara langsung, tetapi jiwa kita sama. Kenapa? Kerana kita nak jadi bintang-bintang yang ada di atas langit. Tuan bintang di kiri saya bintang di kanan tuan. Dan kemudian kawan kita bintang di belakang kita. Yang akhirnya malam itu penuh dengan cahaya-cahaya bintang. Yang akhirnya jika digabungkan keseluruhan bintang itu, hilangkan jarak di antara satu bintang dengan satu bintang, kita bersangkut bahu. Saya satu saf dengan tuan, contohnya tuan siapa namanya saya tahu lupa, tuan Rizal ke contohnya, duduk di sebelah kiri saya, bertemu bahu. Di sebelah kanan saya lagi bertemu bahu, sebelah tuan Rizal bertemu lagi bahu. Maka bintang-bintang itu bersatu, tidak ada lagi ruang lapisnya. Maka tuan-tuan dan perempuan, pada saat itu kegelapan malam akan hilang. Ia akan terang, dia akan penuh dengan cahaya. Maka seluruh alam semesta, bumi khususnya, akan diseliputi dengan cahaya-cahaya bintang yang amat terang, tetapi tidak menyakitkan mata, tidak menyebabkan kita melepuh kalau lama-lama terdedah pada matahari cahaya yang kita ada hari ini. Maka kita nak jadi begitu, tuan-tuan dan perempuan. Saya nak jadi bintang nombor 3. Bintang nombor 4, nombor 1 tak boleh. Bintang nombor 1 Rasulullah dah pasti jadi bintang nombor 1. Kita jadi bintang nombor 2 ke bintang nombor 3, tak boleh. Sahabat-sahabat Rasulullah ada contohnya macam tu lah, tuan-tuan dan perempuan. Kita bergurau senda dalam mencintai Rasulullah dengan sentiasa melebihkan dia, meletakkan dia, kerana itu tempatnya. Jangan ambil nombor 1. Nombor 2 saya dapat pun tak boleh lah. Sahabatnya ada. Nombor 3 pun tak boleh. Tak sahlah. Dari nombor 1 bilion pun saya akan jadi bintang yang akhirnya menjadi tebaran di seluruh langit yang gelap dan bertukar menjadi hamparan cahaya gabungan bintang-bintang yang menerangi kegelapan. Salam sejahtera daripada Masa Bayu. Mudah-mudahan video kali ini dapat membuka ruang kepada diri tuan-tuan dan perempuan khususnya, dan saya lebih-lebihnya, untuk memahami tujuan kita bukanlah untuk meletakkan seseorang atau sesiapa pun benar atau salah, tetapi sebenarnya setiap seorang daripada kita adalah bintang-bintang yang akan mampu menyerlahkan cahaya masing-masing untuk memberi manfaat bagi yang lain. Jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah sama-sama kita doakan panjang usia, murah rezeki dan kedamaian buat semua.